kurnia Allah pada dia ni mungkin agak banyak sikit. Allah Ta'ala beri ke dia. Dari segi kefahaman, dari segi disebut sebagai waridat. Waridat ni kurnia Allah Ta'ala hasil daripada amalan-amalan yang dia buat. Ini amalan-amalan yang diwiridkan, yang diistiqomahkan, sama ada amalan bersifat bacaan ataupun perbuatan ataupun tindakan-tindakan tertentu yang merupakan sebahagian daripada makna taqarrub, yakni mendekatkan dirinya kepada Allah, dilakukan semua itu dan dilakukan secara istiqamah sehingga perkara itu dinamakan wirid. Sebab wirid ni kadang-kadang orang kita ni agak sepit sikit. Dia mengkhususkan wirid kepada amalan bacaan saja, yang diamalkan pagi, petang lepas sembahyang wirid. Sebenarnya pengertian wirid ni, konsep wirid ni lebih luas daripada tu. Bukan saja berbentuk bacaan, tapi amalan juga termasuk wirid. Dan beberapa hal lain juga termasuk wirid. Tindakan-tindakan yang semuanya dikira sebagai wasilah untuk dia mendekatkan diri kepada amal-amal soleh. Kalau diamalkan secara tekun, secara istiqamah, dengan adab, dengan aturan yang baik, dengan kefahaman yang jelas, maka dia dinamakan wirid juga. Jadi amalan-amalan ni, bila diamalkan, wirid-wirid ini, dia ghalibnya mendatangkan waridat. Waridat ni hasil, natijah yang dikurniakan Allah sebagai natijah daripada amalan-amalan dia. Ini aspek yang kadang-kadang tidak dibahaskan di dalam keilmuan lain. Yang membahaskan aspek ini dalam ilmu tasawuf lah biasanya. Jadi kita selalunya yang kita faham amalan-amalan soleh yang kita buat di dunia ini, apa yang akan kita terima nanti, iaitu ganjaran di akhirat lah, sebagai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nilaian kepada amalan kita itu memang tidak senilaian. Amalan kita berapa sangat? Kurnia Allah tu tak sepadang, tapi kita kena naklah kita faham apa yang dikurniakan Allah di akhirat nanti itu adalah sebagai satu janji Allah atas sesiapa yang melakukan kebaikan, bukan nilaian amalan kita tu. Biar kita faham molek situ konsep. Sebab amalan yang kita buat itu tidak setanding dengan kurniaan Allah tu, tak sepadang. Jadi bila kita buat amalan-amalan yang soleh ni, Allah Ta'ala akan mengurniakan di akhirat nanti ganjaran syurga dan bermacam-macam lagi ganjaran yang diberikan Allah di akhirat nanti. Ghalibnya itulah yang kita faham. Tapi tasawuf membuka kita suatu kefahaman yang lebih meluas lagi. Ternyata bahawa ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah ni, hasil daripada amalan ini, sebahagiannya itu berupa suatu pemberian di dunia ini. Kalau dalam pengertian tasawuf yang kita nak bahaskan malam ni, iaitu dinamakan waridat. Waridat ni hasil daripada wirid yang diamalkan. Amalan-amalan yang diamalkan secara istiqamah, secara khusus, secara hadir hati, secara berlarut-larut berterusan, ataupun yang dengan istilah istiqamah tadi tu, ada kalanya Allah Ta'ala mengurniakan hasilnya yang dinamakan waridat. Waridat ini bermacam-macam lah. Kadang-kadang diberikan Allah di dalam hatinya rasa kaya diri. Kaya diri bukan dengan arti rasa sombong. Jangan salah faham bahasa. Kaya diri ni dengan arti hatinya merasa cukup dengan Allah. Merasa cukup dengan Allah Ta'ala. Padang dengan kurnia Allah. Hati merasa senang. Tidak gelabah, tidak susah hati, tidak dibimbangi itu ni. Masa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni masa cukup dengan pemberian Allah, kurniaan Allah. Sikit ke banyak ke tidak kisah. Hatinya merasa memadai dengan apa yang dikurniakan Allah. Itu sebahagian dari waridat. Kadang-kadang diberikan kefahaman-kefahaman, tafhimat, dapat memahami apa yang orang lain tak faham. Apa yang orang lain belajar bertahun-tahun, dia belajar dalam masa sebulan dua je, ataupun beberapa minggu je, dia boleh faham perkara itu. Dan sebagainya. Jadi kefahaman-kefahaman kadang-kadang bersifat zauq, perasaan-perasaan diberikan Allah khusyuk di dalam hatinya, sehingga ibadahnya itu terasa pengabdian dirinya kepada Allah, terasa terarah ibadahnya itu kepada Allah yang Maha Esa. Jadi semua ini adalah merupakan waridat. Kadang-kadang diberi waridat zuhud, didatangkan kesedaran dalam hati sehingga memandang makhluk semua ini tidak berharga, sehingga sebelum dapat waridat ni hatinya dipenuhi dengan keinginan, kemahuan, bahkan ada kalanya bertambah-tambah menjadi ketamakan. Penuh mengisi hatinya tu. Tapi bila datang waridat, perasaan tu hilang kerana memandang semua ini akan pergi, akan binasa, akan rosak. Lalu dia memandang kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kekal, dan akhirat yang dijadikan Allah iaitu sebagai nikmat. Itu adalah nikmat yang dikekalkan Allah
Dipandang situ. Sehingga terbuang sifat-sifat tadi itu. Dinamakan warid zuhud dan sebagainya. Perasaan yang ditimbulkan Allah. Semua ini adalah merupakan suatu gerak perasaan yang merupakan suatu peningkatan ataupun proses pemurnian jiwa manusia. Jadi zuk-zuk tadi itu, yang berupa perasaan-perasaan tadi itu sebenarnya, dia adalah merupakan alamat kepada iman sudah mula menjadi hidup. Itu sebenarnya. Jadi ada orang kadang-kadang tidak apa jelas benda-benda macam ni, lalu diberi tafsiran yang keliru lah. Dia kata, ahli tasawuf ni, belajar ilmu tasawuf nak cari seronok. Nak cari seronok, baik mau pergi terbang ke tempat-tempat orang kelah tu, nak cari seronok. Ataupun, ni lah, tapi benda terlarang lah. Isap benda-benda dok pakai tu. Senang, kaya tenterang hati. Jadi, kadang-kadang tidak dipahami dengan baik istilah-istilah yang dipakai. Zuk ini sebenarnya, dari satu segi yang lain, dia ada alamat. Tanda iman tu tumbuh. Hidup. Diambil daripada hadis Nabi. Zaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabban. Akan merasai nikmat iman ini, iaitu orang yang redha. Redha tu sejenis zauk, rasa. Orang yang merasai redha terhadap Allah ni akan rasa kemanisan iman tu. Ini bahagian zauk. Dan cabang-cabang dia banyak. Jadi kesimpulan mudahnya, zauk yang dibicarakan dalam tasawuf tu, setengahnya menggunakan istilah yang bermacam-macam tu, sebenarnya itu adalah alamat bahawa proses jiwa yang sedang meningkat dari segi kesucian je. Kalau dari segi yang lain, iman tu semakin hidup. Bahasa mudah. Iman semakin hidup, semakin tumbuh sehingga membuahkan buah-buah hasil dalam jiwa itu. Jadi saya tak nak panjang huraian itulah, cuma nak beritahu bahawa semua benda-benda ni waridat. Kurnia Allah Ta'ala di dunia ini. Dikurniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini, yang dengannya iman menjadi bertambah. Amal menjadi lebih murni, lebih soleh. Jiwa menjadi semakin baik, keyakinan semakin bertambah. Khusyuk hati semakin bertambah. Kefahaman hati terhadap Allah menjadi semakin mendalam. Itu fungsi semua-semua ni. Benda-benda macam ni. Fungsinya fungsi iman.